Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran kelas kemahiran Al-Quran. Okey, bagi tajuk Asbabun Nuzul, ya, iaitu bahagian Ulumul Quran, tingkatan 2. Okey, mari belajar bersama-sama. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat standard pembelajaran yang ingin kita capai. Okey, iaitu yang pertama, menyatakan takrif asbabun nuzul. Yang kedua, menyatakan faedah asbabun nuzul. Dan yang ketiga, menjelaskan bahagian asbabun nuzul. Okey, apakah maksud asbabun nuzul? Okey, asbabun nuzul ialah peristiwa ataupun persoalan yang menyebabkan turunnya satu-satu ayat ataupun beberapa ayat yang menerangkan tentang peristiwa serta hukumnya. Jadi, jelaslah di sini bahawa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada berdasarkan kepada sesuatu peristiwa ataupun berdasarkan beberapa sebab. Okey? Kemudian kita lihat kepada faedah mengetahui asbabun nuzul. Okey, yang pertama, supaya membolehkan pentafsiran ayat Al-Quran dapat dilakukan dengan tepat, berdasarkan peristiwa dan juga sebab ayat tersebut diturunkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna lafaz umum dalam Al-Quran. Okey, jadi dengan adanya asbabun nuzul ini, para ulama dan juga pentafsir dapat mentafsirkan ayat itu dengan lebih tepat, sekiranya terdapat lafaz-lafaz umum dalam Al-Quran, jadi dijelaskan dengan lebih tepat. Kemudian yang ketiga ialah sebagai asas perbandingan peristiwa dan watak yang berlaku ketika turunnya ayat Al-Quran dengan masyarakat yang berikutnya. Okey? Dan yang keempat, memudahkan hafazan serta mengetahui makna ayat dengan tepat. Okey? Sebagaimana yang kita ketahui bahawa antara cara Al-Quran itu dikumpulkan ialah dengan kaedah hafazan. Jadi dengan adanya asbabun nuzul ini, para hufaz dapat menghafal ayat Al-Quran dan juga mengetahui maknanya dengan lebih tepat. Kemudian yang kelima, mengukuhkan keimanan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat ingat kembali 5 faedah asbabun nuzul. Seterusnya kita pergi kepada bahagian asbabun nuzul. Okey, asbabun nuzul ada 2 bahagian. Okey, iaitu bahagian yang pertama, diturunkan tanpa sebab-sebab yang tertentu. Okey, contohnya ialah ayat-ayat yang menceritakan tentang nabi-nabi dan juga umat yang terdahulu, seperti yang terdapat dalam surah Nuh. Jadi, cerita-cerita tentang umat yang terdahulu ini adalah sebagai iktibar dan juga sebagai pengajaran kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW untuk mengambil pengajaran, sekiranya perkara yang sama berlaku. Okey? Kemudian yang kedua, ayat ataupun surah yang diturunkan adalah berdasarkan sebab ataupun peristiwa-peristiwa yang tertentu. Okey, jadi dalam bahagian ini, ada beberapa kategori ataupun contoh peristiwa yang berlaku. Seperti yang pertama, menjawab persoalan yang ditimbulkan kepada Rasulullah SAW tentang harta rampasan perang. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Kemudian yang kedua ialah untuk menempelak, seperti yang terdapat dalam surah Al-Masad. Jadi dalam surah Al-Masad ini adalah untuk menempelak Abu Lahab, kerana Abu Lahab ini adalah seorang bapa saudara Nabi SAW yang begitu kuat menentang Nabi dan juga dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, kita boleh lihat
ya dalam surah Al-Masad ya tentang Abu Lahab ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidak berfaedah kepada hartanya. Okey, dan apa yang diusahakan? Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula isterinya adalah pembawa kayu api ya. Okey, jadi ini contoh ya sebab turunnya surah ya Al-Masad. Kemudian yang ketiga mengajar syariat-syariat dan juga hukum-hukum. Ya, contohnya peraturan hutang piutang ya seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Okey, kita boleh lihat ya ayat surah Al-Baqarah 282 yang menceritakan dengan terperinci tentang hutang piutang. Ya, bagaimana ya kita hendak berhutang ya mesti ada saksi. Okey, mesti ditulis ya. Jadi itu ya maknanya dalam Al-Quran telah jelas ya tentang hukum ya tentang hutang piutang. Okey, kemudian yang keempat adalah untuk memantapkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 32. Okey, seperti dalam surah Al-Furqan, ya, boleh lihat di situ, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Okey, maksudnya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya dengan sekaligus? Al-Quran diturunkan dengan beransur-ansur itu kerana kami hendak menetapkan jiwa hatimu, wahai Muhammad, dengannya dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Iaitu surah Al-Furqan ayat 32. Jadi jelaslah di sini bahawa ya ayat Al-Quran ya diturunkan secara beransur-ansur ya. Jadi Allah menjelaskan kenapa diturunkan secara beransur-ansur supaya ya menetapkan ya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan juga bacaannya dapat dibaca ya dengan teratur ya satu per satu. Okey, jadi murid-murid ya jelaslah di sini bahawa ya okey bahagian ya bahagian nuzul asbabun nuzul ya iaitu ada dua ya iaitu tanpa sebab dan juga yang kedua sebab ataupun berlakunya peristiwa satu-satu peristiwa. Okey. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat memahami ya apa yang Ustazah sampaikan itu tadi iaitu tentang asbabun nuzul, faedah serta bahagian asbabun nuzul. Okey, Ustazah sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Okey, jumpa lagi.